Seterusnya, bila kita nak berdakwah dengan seseorang, bukan nak menang hujah, tetapi kalah hati. Kadang-kadang kalau kita debat, kita menang hujah, dia rasa semakin jauh. Tapi kita nak menang hati. Boleh faham ke? Okey, tentang peristiwa ini, ada satu benda yang berlaku dalam hidup saya. Itu yang sebenarnya memberi kesan kepada saya, yang sampai sekarang saya jadi begini. Dulu masa saya mula-mula masuk agama Islam, saya akan rasa sedih. Mak bapak saya tak Islam, adik-beradik tak Islam, saya akan menangis. Saya ingat kita serupa. Saya nak mereka ni cepat-cepat masuk Islam. Sebab saya risau kalau mereka mati dalam keadaan tak sempat masuk Islam. Waktu itu biasalah tengok debat dan sebagainya. Saya pun panggil ustaz saya, ustaz, dakwalah dengan mak bapak saya. So ustaz pun datang. Saya bagi tahu mak bapak saya, ustaz nak datang rumah nak makan malam. Dia nak makan capati. So mak bapak saya kata okey jemput datang. So ustaz pun datang. Saya bagi ringkas saja. Ustaz saya pun berceritalah dengan bapak saya, cerita pasal Islam. Bapak saya ni bila bercakap dia tak mau kalah. Boleh faham? So ustaz tu cakap je, dia akan lawan balik. Dia lawan balik. Kemudian ada satu benda bapak saya cakap, saya dah lupa. Ada satu benda bapak saya cakap, yang itu saya memang tahu nak jawab. Sebelum ustaz saya boleh cakap apa-apa, saya pun smash. Biasa main badminton, kalau orang bagi bola tanggung depan net pula tu, kita pun smash, betul tak? Saya pun smash, bapak saya telah kalah terus. Saya pun tengok, yes, saya sudah menang. Tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, saya nampak mata bapak saya mula jadi merah bernyala-nyala. Dia baru nak meletup. Dan saya tahu dah bapak saya memang akan meletup. Dan ustaz saya pun nampak benda tu, tengok kebijaksanaan ustaz. Dia nampak benda tu, ustaz saya cepat-cepat cakap apa tahu? Uncle, rasa lapar lah, boleh kita makan dulu. So bapa saya pun tak jadi marah. Okey, kita makan dulu. So lepas dah makan, semua dah selesai, ustaz pun balik. Bapa saya jumpa saya, dia cakap apa tahu? Don't ever talk about Islam in this house. I don't want you to talk about Islam. Never talk about Islam. You understand that? Don't ever talk about Islam. Bapa saya marah. Apa anda rasa? Anda yang tak kena marah pun dah rasa tension. Saya boleh berdakwah di merata-rata tempat. Satu Malaysia saya pergi, alhamdulillah. Negara-negara lain, banyak negara lain saya berdakwah. Tetapi dengan mak bapak sendiri, tertutup pintu untuk berdakwah. Ini memberikan saya satu kesedaran. Dakwah bukan untuk membuat orang semakin jauh dari Islam. Kalau saya berdakwah dan orang semakin jauh, something is wrong with me. Boleh faham ke? With my method. Bukan Islam ya. Something wrong with me. Sepatutnya bila kita berdakwah, kita patutnya membawa orang semakin hampir kepada Islam, dekat dengan Islam. Masalah kita tak sabar. Kita nak semua cepat. Hari ini aku berdakwah, bila dia kena masuk Islam? Semalam. Hari ini berdakwah pasal Islam, dia kena masuk Islam semalam. Semua kita nak cepat. Tetapi kita lupa tuan-tuan dan puan-puan, banyak nabi-nabi dulu, ada antara mereka berdakwah beratus-ratus tahun. Betul tak? Ada yang ada ramai pengikut, ada yang kurang pengikut. Setuju? Agree everyone? Okey. Kemudian saya nak ambil satu lagi contoh dalam dakwah ni. Satu lagi. Kita ambil, sebenarnya ada banyak tau. Saya kena pilih je. Surah Toha.
surah nombor 20, ayat nombor 43 dan 44. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk berdakwah dengan Firaun. Boleh faham? Okey. Sekarang ni boleh tak kalau kita kata Firaun adalah antara manusia yang paling jahat? Antara sejahat-jahat manusia, Firaun. Setuju? Nabi Musa dengan Nabi Harun adalah antara manusia yang terbaik sekali. Betul? Sekarang ni bagaimana Allah perintah mereka untuk berdakwah? Allah kata apa? Pergilah kamu berdua untuk menyampaikan dakwah peringatan kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia buat banyak benda jahat. Okey? Dan berdakwahlah kepada mereka dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan dia mahu mendengar dan takut kepada Allah. Clear ke? Sekarang ni Allah suruh sebaik-baik manusia dakwah kepada sejahat-jahat manusia dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kenapa kita kasar dengan orang? Adakah orang yang kita nak dakwah lebih jahat daripada Firaun? Adakah kita lebih baik daripada Nabi Musa, Nabi Harun? Mak bapak kita, jangan kasar dengan mereka. Boleh faham tak? Adik-beradik kita, jangan kasar dengan mereka. Jangan putus hubungan dengan mereka. Walaupun kalau kita balik rumah, kalau mereka marah dengan kita pun, dia halau kita pun, tak apa. Cari masa, balik lagi sekali. Kena halau, tak apa. Ada masa, cari balik, balik lagi. Kena halau, tak apa. Kalau masa Deepawali ke, masa Christmas ke, masa tahun baru Cina ke, kita balik rumah mak bapak kita. Especially dia dapat anak, dia dapat cucu kan. Bawa anak cucu tu. Akhirnya insya-Allah hati mereka akan lembut. Setuju tak? Betul? Dan kita baik dengan mereka. Boleh tak kita makan bersama-sama dengan keluarga kita yang bukan Islam? Boleh. Yang penting halal. Setuju? Betul? Okey, saya bagi contoh sikit je. Kita ambil hukum fiqh ya, hukum fiqh. Dalam keadaan biasa, bukan darurat, keadaan biasa ada banyak makanan, okey? Babi boleh makan ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, dalam Islam boleh. Yes. Dalam Islam babi boleh makan. Babi ada mulut. Babi boleh makan. Kita yang tak boleh makan babi. Betul tak? Betul? Takkan babi nak puasa je? 1-0. Betul? Okey, bila kita sudah masuk Islam, boleh tak cakap Cina? Boleh cakap bahasa Cina, tak ada masalah. Sebab ada satu keluarga Cina masuk Islam, lepas tu dia datang jumpa saya, dia kata, Brother Shah, sudah masuk Islam tak boleh cakap Cina ke? Saya kata boleh. Kenapa? Dia kata dia pergi pasar, jumpa orang Cina, Cina sama Cina pergi pasar, dia cakap Cina boleh dapat murah sikit. Okey, ini dia cakap tau. Dia cakap Cina, ada orang Melayu lalu dia kata, "Hey, lu sudah masuk Melayu, mana boleh cakap Cina?" Dia kena marah. Lepas tu dia kata dia jawab balik. Saya tanya, apa you jawab? Dia pun jawab balik dekat itu orang Melayu. Dia kata itu Nabi Muhammad dulu pun bukan pandai cakap Melayu mah. Pandai pula dia jawab. Betul? Bila kita dah masuk Islam, boleh tak kita makan makanan India? Boleh. Yang penting halal. Betul? Boleh tak kita makan makanan Cina? Boleh. Yang penting makanan halal. Bila dah masuk Islam, boleh tak makan chopstick? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nanti tercekik. Jangan makan chopstick, tapi boleh guna chopstick. Faham? Clear? Jangan bawa ajaran sesat makan chopstick. Okey? Clear? Okey. Islam ni senang ke susah? Senang je. Senang je. Dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat nombor 78, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang bermaksud, dan tidaklah dijadikan sesuatu yang membebankan bagi kamu dalam urusan agama. Dalam urusan agama tak ada satu apa pun yang membebankan kita. Setuju? Apa pun ujian, ikut kemampuan kita masing-masing. Surah Baqarah, surah nombor 2, ayat 286, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji seseorang itu lebih daripada kemampuan dia. Dan apa kata Nabi?
Sahih Bukhari jilid nombor 1 bab 11 hadis nombor 69. Kalau Nabi SAW, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tu'nafiru. Permudahkan, jangan disusah-susahkan, gembirakan, jangan ditakutkan. Tapi hari ini terbalik tau. Kita selalu menyusahkan. Kita selalu menakutkan. Masuk Islam kena potong. Mula-mula cakap je terus kena potong. Lepas tu tunjuk pun salah. Bukan potong macam ni, potong habis. Ingat lagi, masuk Islam kena sembahyang, masuk Islam kena puasa. Jadi orang pun jadi takut. Fokus pada tauhid, akidah dulu. Yang hukum fiqh tu slowly, perlahan-perlahan. Are we good everyone? Boleh? Anda semua boleh berdakwah? Apa kata Nabi untuk berdakwah? Sahih Bukhari jilid nombor 4 bab 56 hadis nombor 667. Qala Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Berapa banyak ayat anda sudah tahu? Banyak. Fatihah pun dah 7 ayat, syahadah pun dah 2 ayat, betul? Betul? Okey, habis nanti kita sudah habis program kita ni. Tengah hari ni habiskan. Bila dah habis tengah hari ni, apa kita buat? InsyaAllah, yang mana belum lagi berdakwah sebelum ni, kita akan berdakwah. Yang mana sudah berdakwah, kita akan memperbaiki lagi dakwah kita. Boleh? Boleh semua? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan, Allah membimbing kita, dan mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan menjadi amal jariah di akhirat nanti. Okey? Setakat ini sahaja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah